Kajian bab kesucian ini bukan kaum awam, bukan untuk kalangan awam, bukan. Nanti kau salah faham, nanti kau komen yang tak elok, sebab ini bukan untuk faham bukan untuk faham awam. Ini bukan kajian awam. Allah itu nama, asma. Allah itu asma. Alif lam lam ha itu jirim. Alif itu huruf, bukan Tuhan. Alif huruf itu. Jangan dinisbatkan, jangan diiktikafkan kepada Tuhan. Sentiasa kamu mengatakan alif itu Allah. Sentiasa kita mengatakan, berpendapat, merasakan alif itu menunjukkan diri itu bukan. Buang itu dari pemikiran, buang itu dari pendapat, buang itu dari kaedah pengenalan kepada Allah. Alif itu huruf hijaiyah, bukan Tuhan. Huruf bunyi. Lam awal. Lam awal. Alif lam ha. Sambung bunyi Allah. Alif itu huruf, lam awal itu huruf, lam akhir itu huruf, ha itu juga huruf. Tidak ada Tuhan di situ. Tidak ada zatul muhti di situ. Tidak ada. Jangan berkata, jangan bermaksud, jangan bermakna alif lam lam ha itu Tuhan. Syirik. Jangan lagi mengatakan Allah itu Tuhan. Jangan lagi mengatakan, berhayal, bermaksud, bermakna Allah itu Tuhan. Allah itu nama bagi diri Tuhan. Allah itu pemanggil diri Tuhan. Allah itu penyebut diri Tuhan. Paham? Paham ini? Alif lam lam ha itu Allah itu huruf, kata, bunyi, sebut, bermakna nama, bermakna asma. Berkali-kali hadis sudah sampaikan. Ini pengenalan sebenar-benar mengenal diri Tuhan. Jangan lagi ada di dalam hati kamu, di pemikiran kamu, bahwasanya alif lam lam ha itu Tuhan. Salah. Berapa banyak dalam dunia ini mengatakan alif lam lam ha itu Tuhan. Baik di syariat, baik di tarekat, hakikat, makrifat pun mengatakan, kaedah makrifat pun sentiasa mengatakan alif lam lam ha itu Tuhan. Asma itu dikatakannya Tuhan. Huruf itu dinisbatkan kepada diri Tuhan. Banyak orang tasawuf mengatakan alif itu Allah.
Mana boleh satu huruf itu dibunyikan Allah, tak boleh satu huruf dikatakan Allah. Batal satu huruf alif itu. Ini banyak di kajian tasawuf dinisbatkan, dinasabkan, diitikafkan, seakan-akan dikaji. Alif itu dikatakannya Tuhan, alif itu bermakna Allah. Jangan. Ini pengenalan sebenar-benar Tuhan, semurni-murninya pengenalan Tuhan. Jangan ada syirik jali, jangan ada syirik hafi, jangan ada syirik hafizun hafi apabila nak mengenal diri Tuhan. Bila berdiri sembahyang, bila kita melakukan ibadah solat, jangan ada iktikaf apapun di dalam kau mendirikan solat. Jangan kau membayang-bayangkan huruf alif itu pada dirimu, memasuk-masukkan, menegak-negakkan huruf alif itu pada dirimu. Itu syirik. Masa berdiri sembahyang, kau mengatakan diiktikafkan diri kamu yang berdiri itu huruf alif. Tegak huruf alif itu pada diri ini buat apa? Mengapa pula diri kau itu jadi huruf alif? Kau bukan alif. Rusak sembahyang kita, rusak solat kita. Huruf alif tak boleh sembahyang, huruf alif tak boleh menyembah, huruf alif tak boleh baca ayat. Mengapa diri kau yang sempurna ini kau katakan alif? Kenapa Al-Quran sudah melarang kau? Kau buat juga? Sudah dilarang, sudah diberhentikan. Jangan kau makan darah walaupun sebesar zakat. Jangan kau makan yang haram walaupun sebesar zakat. Perhatikan apa yang kau makan, lihat apa yang kau makan, kaji apa yang kau makan, ingat apa yang kau makan. Tak kau buat juga. Islam tak kau. Ayat menyuruh kau perhatikan makanan kau, kaji makanan kau, ingat makanan kau apabila kau mengaku manusia. Kalau kau tak memperhatikan makanan kau, setan kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh insan, seluruh ahli grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, baik yang berada di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Filipina, di Singapura, di Brunei Darussalam, dan yang berkedudukan di Saudi Arabia, di Kanada, dan di Australia. Selawat dan salam kepada Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah di akhir masa
di akhirat nanti. Semoga Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita semua. Dan kepada yang bukan ataupun yang di luar daripada ahli grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, kembali di sini saya maklumkan, kembali di sini saya beritahukan bahwasanya tuan-tuan yang tidak ataupun yang bukan daripada ahli grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah tidak dibenarkan, tidak diizinkan, tidak diperbolehkan untuk mengikuti kajian ini. Saya maklumkan, saya beritahu kepada sesiapa tuan-tuan yang melihat, menyaksikan, mendengar kajian ini, saya demi Allah, demi Rasulullah tidak pernah mengundang, menjemput, memanggil kau yang melihat video ini, tidak pernah saya mengizinkan, ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada tuan-tuan yang tidak dibenarkan, yang tidak diizinkan mengikuti kajian ini, silahkan tinggalkan channel ini, mundur daripada channel ini, ya. Kerana saya tidak menginginkan salah paham dan paham yang salah. Adapun kajian yang dibuka ini bukan untuk tuan-tuan tengok, bukan untuk tuan-tuan ikuti, bukan untuk tuan-tuan saksikan, ya. Kerana ini bukanlah kajian syariat, bukan kajian tarekat, bukan kaedah hakikat, dan bukan kajian makrifat, ya. Jadi apabila tuan-tuan di level syariat, tarekat, hakikat, makrifat, silahkan mundur daripada channel ini, ya. Tak payah kita keji mengkeji, salah menyalahkan, ya. Saya tidak minta komen daripada tuan-tuan, tidak minta syarahan, tidak minta masukan, tidak minta pemikiran, pendapat tuan-tuan dalam kajian, ya. Usah kita kacau apa yang tuan-tuan tengok, dan saya tidak mengkeji apa yang tuan-tuan tahu. Apabila tuan-tuan tidak bersesuaian dan tidak sesuai dengan apa yang tuan-tuan tengok, silahkan tinggalkan channel ini, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini pengenalan zat al-haqqul haq, ya. Zat al-haqqul haq, masa la ta'yin. Maksud zat al-haq itu, maksud zat al-haq itu, ya, bukan bermakna titik zat. Bunyi zat itu kepada zatul bukhti, ya, maksud bunyi zat pada zatul bukhti atau zat sebenar-benar zat itu bukan berupa zat, bukan berupa zat makhluk, ya. Jadi perkataan bunyi zat itu pada zatul buhti, zat sebenar-benar zat, bukanlah zat makhluk. Jadi bunyi zat ini untuk menyampaikan kepahaman, untuk mengetahui. Jadi kalau dimaknakan zat itu makhluk, ini salah kepada kedudukan Allah, ya. Tidak benar apabila kita mengatakan zat la ta'yin itu atau zatul buhti atau diri Rabbul Izzati itu zat. Paham ini? Maksud kita bunyikan zat di sini pada zatul buhti, zat sebenar-benar zat, zat la ta'yin ini bukan zat hidup yang dihidupkan. Jadi tuan-tuan sentiasa dengar zat Allah, zat Allah, ya. Nah, maksud zat Allah itu bukan zat yang diciptakan. Bunyi zat di sini untuk menunjukkan diri zatul buhti atau zat Rabbul Izzati. Zatul buhti ini zat sebenar-benar zat. Rabbul Izzati, Tuhan sekalian zat. Zatnya zat. Maksud zatnya di sini Tuhannya Tuhan. Yang dimaksud zatnya zat itu, ya, Tuhan sekalian zat, Rabbul Izzati, Tuhan sekalian zat.
Jadi jangan membunyikan zat itu pada Rabbul Izzati, maka gugurlah kepahaman kita kedudukan Rabbul Izzati, kedudukan Tuhan. Adapun zat itu yang diciptakan, adapun zat itu ya, bunyi, jirim, jisim yang diciptakan, yang dizahirkan. Jadi bukan Tuhan itu zat. Jadi bunyi zat di sini, bunyi zatul muhdi itu bukan dia itu zat. Paham di sini? Sentiasa kita mengatakan Allah itu zat, zatullah, zatullah. Maksud zatullah itu kedudukan diri Tuhan. Maksud bunyi zatullah itu kedudukan diri Tuhan, untuk mengambil paham, untuk menjelaskan. Jadi kalau menjelaskan mesti berbunyi, bukan bermakna zat itu Tuhan. Kalau zat itu Tuhan, gugur, batal. Kalau kita katakan zat itu Tuhan atau zat Tuhan, sudah batal. Jadi kalau kedudukan musyahadah dalam kaedah musyahadah, ya, ilmu musyahadah, tidak dikatakan zat itu Tuhan. Kenapa tidak dikatakan zat itu Tuhan? Asma, af'al, sifat, zat itu tiada disembah, tak boleh disembah. Daripada ini, zat itu bukan Tuhan. Jadi bunyi zatullah di sini, berbunyi zatullah di sini bukan zirim pada Tuhan, bukan jisim pada Tuhan. Paham di sini? Contoh, asma Allah ini asma diri Tuhan, asma diri Allah, asma Allah, asmaul husna itu nama diri Tuhan, bukan nama. Tengok halus ya. Yang selama ini, yang selama kita faham asma Allah itu nama Allah. Kenapa dikatakan asma Allah itu bukan nama bagi Allah? Kenapa asmaul husna bukan nama Allah? Kenapa dipanggil asma itu? Kenapa asma itu bukan nama Allah? Kenapa? Ini sedikit saja. Baru dengar ni kan? Ni kalau orang yang tak faham, dikata dia ini sesat. Pengetahuan yang tak sampai, akal yang pendek, paham yang rendah, paham yang dangkal. Kenapa asma itu bukan nama bagi Allah? Allah itu sudah nama. Tengok, ulang ya. Asma'ullah. Asma'ullah, nama Allah. Kalau Allah kan nama. Jadi kalau asma Allah, nama Allah. Jadi kalau asma Allah, nama-nama. Tengok. Kan halus kajian ini. Halus. Tadi Bahadi cakap asma Allah itu nama Allah, itu yang kamu ketahui. Kalau di kajian musyahadah, asma Allah itu bukan nama bagi Allah. Kenapa bukan nama bagi Allah? Allah itu sudah nama. Paham di sini? Allah itu nama, asma. Allah itu asma. Alif lam lam ha itu jirim.
Alif itu huruf, bukan Tuhan. Alif huruf itu. Jangan dinisbatkan, jangan diiktikafkan kepada Tuhan. Sentiasa kamu mengatakan alif itu Allah. Sentiasa kita mengatakan, berpendapat, merasakan alif itu menunjukkan diri itu bukan. Buang itu dari pemikiran, buang itu dari pendapat, buang itu dari kaedah pengenalan kepada Allah. Alif itu huruf hijaiyah, bukan Tuhan. Huruf bunyi. Lam awal. Lam awal. Alif lam ha. Sambung bunyi Allah. Alif itu huruf, lam awal itu huruf, lam akhir itu huruf, ha itu juga huruf. Tidak ada Tuhan di situ. Tidak ada zatul muhti di situ. Tidak ada. Jangan berkata, jangan bermaksud, jangan bermakna alif lam ha itu Tuhan. Syirik. Jangan lagi mengatakan Allah itu Tuhan. Jangan lagi mengatakan, berhayal, bermaksud, bermakna Allah itu Tuhan. Allah itu nama bagi diri Tuhan. Allah itu pemanggil diri Tuhan. Allah itu penyebut diri Tuhan. Paham? Paham ini? Alif lam ha itu Allah itu huruf, kata, bunyi, sebut, bermakna nama, bermakna asma. Berkali-kali hadis sudah sampaikan. Ini pengenalan sebenar-benar mengenal diri Tuhan. Jangan lagi ada di dalam hati kamu, di pemikiran kamu, bahwasanya alif lam ha itu Tuhan. Salah. Berapa banyak dalam dunia ini mengatakan alif lam ha itu Tuhan. Baik di syariat, baik di tarekat, hakikat, makrifat pun mengatakan, kaedah makrifat pun sentiasa mengatakan alif lam ha itu Tuhan. Asma itu dikatakannya Tuhan. Huruf itu dinisbatkan kepada diri Tuhan. Banyak orang tasawuf mengatakan alif itu Allah. Mana boleh satu huruf itu dibunyikan Allah. Tak boleh satu huruf dikatakan Allah. Batal. Satu huruf alif itu, ini banyak di kajian tasawuf dinisbatkan, dinasabkan, diiktikafkan, seakan-akan dikaji. Alif itu dikatakannya Tuhan. Alif itu bermakna Allah. Jangan. Ini pengenalan sebenar-benar Tuhan, semurni-murninya pengenalan Tuhan. Jangan ada syirik jali, jangan ada syirik hafi, jangan ada syirik hafizun hafi apabila nak mengenal diri Tuhan. Bila berdiri sembahyang, bila kita melakukan ibadah solat, jangan ada iktikaf apapun di dalam kau mendirikan solat.
Jangan kau membayang-bayangkan huruf alif itu pada dirimu, memasuk-masukkan, menegak-negakkan huruf alif itu pada dirimu. Itu syirik. Masa berdiri sembahyang, kau mengatakan diiktikafkan diri kamu yang berdiri itu huruf alif. Tegak huruf alif itu pada diri ini buat apa? Mengapa pula diri kau itu jadi huruf alif? Kau bukan alif. Rusak sembahyang kita, rusak solat kita. Huruf alif tak boleh sembahyang, huruf alif tak boleh menyembah, huruf alif tak boleh baca ayat. Mengapa diri kau yang sempurna ini kau katakan alif? Alif itu tak boleh menyebut nama Allah. Alif itu tak boleh dinisbatkan kepada diri manusia. Alif tak boleh buat apa-apa. Huruf alif itu kau yang buat. Huruf alif tu kau yang gores, bukan Tuhan yang goresnya. Faham tak? Huruf alif itu bukan Tuhan yang goreskan. Yang bunyikan pun bukan Tuhan, kau yang bunyikan tu. Yang tulis huruf alif tu siapa? Tuhan kah? Tuhan yang buat huruf alif tu. Mengapa dikatakan alif tu Tuhan? Kalau tak kau gores tu, kalau tak kau gores, mana ada huruf alif tu? Mengapa pula itu dinisbatkan jadi Allah? Mengapa pula itu diiktikafkan jadi diri Tuhan? Kau yang buatnya, kau yang gores. Banyak kan ini kan tasawuf ni, berumpama-umpama, bermaksud-maksud, dimaksud-maksudkan, dimakna-maknakan. Huruf pun ditajalikannya juga. Bunyi apa ni? Kajian tasawuf. Alif ni apa? Ini Allah, kata dia. Oh, nak ambil faham? Tak boleh. Nanti murid jadi salah faham. Kedudukan murid itu dia tak faham. Kau katakan alif ini Tuhan, alif ini Allah, alif ini diri kamu. Ada lagi alif, dal, mim. Alif, dal, mim berbunyi Adam. Bukan Adam itu. Tak boleh kau katakan alif, dal, mim itu menjadi Adam. Adam bukan dari huruf. Adam dicipta bukan dari huruf-huruf. Apalagi yang sering dinisbatkan, yang diitikafkan, mim ha, mim dal. Dikatakannya Muhammad itu dari huruf mim, dari huruf ha, dari huruf mim, huruf dal. Muhammad itu bukan dari huruf. Kenapa kau potong-potong? Mim kepala, kata dia. Ha itu dada. Mim yang kedua pusat. Dal kaki. Tengok. Mengapa ini? Ilmu apa ini? Tasawuf. Bukan memburukkan tasawuf, bukan mengkeji tasawuf. Tasawuf sebenar-benar tasawuf bukan memecah-mecah hijaiyah, huruf hijaiyah ni menjadi diri manusia. Ilmu tasawuf bukan mencari Tuhan di dalam huruf. Ilmu tasawuf bukan mengkaji huruf dapat Tuhan. Mana boleh kau kaji huruf-huruf itu, boleh kau jumpa Tuhan. Tak ada. Kaedah tasawuf, ilmu tasawuf bukan ilmu mengenal Tuhan, bukan ilmu mengenal Allah. Sifat 20 itu bukan ilmu mengenal Allah, bukan ilmu mengenal Tuhan. Tauhid itu bukan ilmu mengenal Allah, bukan ilmu mengenal Tuhan. Tauhid bukan. Apa lagi? Martabat 7 bukan mengenal Tuhan, bukan ilmu, bukan kaedah mengenal Allah.
Bukan. Tidak ada satu hadis pun, tidak ada satu surat pun, tidak ada satu ayat pun yang disebutkan tadi itu ilmu kaedah mengenal Allah. Tak ada. Apa kaedah? Apa ilmu? Apa jalan mengenali Allah? Mana? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah. Kaedah ma'rifatullah. Inilah jalan, inilah kaedah, inilah ilmu nak mengenali Allah. Bukan yang lain yang tadi itu. Jangan mau engkau ditunjuk belajar sifat 20. Sifat 20 itu kau boleh mengenal Tuhan, boleh mengenal Allah. Tak boleh. Bunyinya saja, tajuknya saja sifat 20. Macam mana kau katakan kau nak mengenal Allah? Ilmu mengenal Allah itu ma'rifatullah, bukan ilmu mengenal sifat 20. Apa itu sifat 20? Mengenal sifat 20. Sifat 20 kata dia, bukan sifatullah. Kalau mengenal sifatullah, baru mengenal sifatullah. Ini yang kau belajar ni sifat 20. Ada Allahnya di situ. Macam mana nak kenal Tuhan dengan sifat 20? Dimasuk-masukkan menjadi mengenal sifatullah. Kalau kau nak mengenali sifatullah, belajar sifatullah, bukan belajar sifat 20. Nak mengenali Tuhan bukan martabat 7. Tuhan tak pakai martabat dah. Martabat tu manusia. Martabat itu makhluk. Tak boleh mengenal Tuhan dengan martabat. Martabat 7, martabat 9, martabat 40, martabat 100. Tak ada. Jangan kau mengenal Allah dengan martabat. Martabat 7, martabak. Dah martabak pula. Lama-lama makan martabak. Tak ada ilmu martabat tu, tak ada. Martabat 7, martabat 9. Yang lama-lama perut kenyang makan martabak. Tidak ada. Lalu bang, kami ni nak belajar sifat. Belajar sifatullah, belajar asma'ullah, belajar af'alullah, belajar zatullah. Kalau belajar sifat 20, mesti ada zat 20. Kalau ada sifat 20, mesti ada zat 20. Mesti ada asma 20. Mesti ada asma af'al 20. Ada tak dikatakan sifat 20 Allah? Ada tak dikatakan kajian sifat 20 Allah? Ada ke tidak? Tak ada kan? Di situ bunyinya sifat 20. Sifat 20 sahaja. Sampai jatuh langit tu kau tak kenal Tuhan dah. Mana ada Tuhan itu sifatnya 20? Lepas tu dibagi lagi. Kemana dibaginya? Sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, sifat salbiyah. Lepas tu sifat nafsiyah. Lepas tu sifat julaiha. Jangan lupa sifat julaiha. Ada je. Mengamuk yang belajar sifat 20 ni. Mengapa pula kau marah? Aku kan tak cakap yang kau belajar sifat 20, tak aku sebut nama kau. Mengapa pula kau marah? Aku kata sifat 20 tu, belajar sifat 20 tu bukan mengenal Tuhan. Mengenal sifat lah. Yang kau belajar sifat, yang kau kenal sifat. Mengapa pula kau belajar sifat, mengetahui sifat, faham sifat, Tuhan pula yang kau kenal. Ini sikit-sikit marah. Kalau ku sebut nama kau si Hadi, sifat 20 yang dibawa si Hadi, Hadi lah yang marah. Tak ku sebut nama kau. Mengapa kau merasa memang betul lah kau yang salah?
Ini marah-marah aja. Aku bercakap ni dikatakan dia mengkeji pula. Aku cakap belajar sifat 20 itu bukan mengenal Allah. Bukan mengenal Allah. Mana lagi tasawuf itu, ilmu tasawuf, kaedah tasawuf bukan mengenal Allah, bukan mengenal Tuhan. Mana ilmu kaedah mengenal Allah itu? Ma'rifatullah, awwaluddin ma'rifatullah. Itu saja, jangan kau guna yang lain. Jangan jalan-jalan yang lain. Namun mengenal Allah itu boleh dengan kaedah syariatullah, boleh kaedah tarikatullah, boleh dengan kaedah hakikatullah, boleh dengan kaedah ma'rifatullah. Bukan syariat si hadi, bukan tarekat hadi, bukan tarekat ini, bukan tarekat itu. Bukan hakikat ini, bukan hakikat zihadi, bukan ma'rifat tu hadi, bukan ma'rifat tu ini, tu itu. Datuk kau yang kau kenal. Tak ada ma'rifat tu dah. Ma'rifat tu ini, tu itu tak ada. Yang ada ma'rifatullah. Yang ada syariatullah, yang ada tarekatullah, yang ada hakikatullah, yang ada ma'rifatullah, kalamullah, syahadatullah, ghaibullah. Itu saja yang ada. Lain tak ada, itu kau sendiri yang buatnya. Tarekat ini, tarekat itu, tarekat ini. Jadi berpecah-pecah umat ni jadinya. Kau salah, ini salah, kau betul, ini tak betul, ini sesat, itu sesat. Apa jadinya umat ni? Cubalah pakai syariatullah. Semua kita ni guna syariatullah. Siapapun kau Islam syariatullah. Di bumi mana pun kau guna syariatullah. Kita ni satu. Tarekatullah. Semuanya satu. Jangan Islam yang kau bawa ke sana kemari. Kaulah masuk ke Islam. Islam ini, Islam itu, Islam ini, Islam itu. Jadi Islam itu pecah. Jadi umat ni berpecah-pecah. Banyak kan? Islam ini, Islam itu, Islam no, Islam nin. Kenapa Islam yang dibawa ke sana kemari? Kenapa Islam yang dipecah-pecah? Masuklah kau ke dalam Islam. Masuklah engkau ke dalam Islam dengan sempurna. Bukan Islamnya yang kau masukkan ke diri kau, bukan Islam yang kau masukkan ke puak-puak kau itu. Jadilah Islam puak-puak. Islam puak ini, Islam puak itu, Islam kaum ini, Islam kaum itu. Semua kaum masuk ke dalam Islam. Semua hukum ikuti hukum Islam. Semua ikutlah kaedah Islam. Ikutlah apa yang sudah ditentukan Islam. Itu bukan Islam yang kau masukkan ke puak, bukan Islam yang kau masukkan ke kaum-kaum. Jangan Islam dikaum-kaumkan, tapi semua kaum masuk semua ke dalam Islam. Mau Indon kah, mau Malaysia kah, mau Singapura kah, mau Brunei kah, mau Thailand, Filipina, semua masuk ke dalam. Jangan Islam dibawa ke Indon, jangan Islam dibawa ke Malaysia, jangan Islam dibawa ke Brunei, jangan Islam dibawa ke Filipina. Pecahlah Islam ni. Terasing-asing, berpecah-pecah Islam ni. Ada pula Islam Arab lah. Mana ada Islam Arab? Arab yang Islam. Tak ada Islam Malaysia. Yang ada Malaysia is Islam. Tak ada Islam Indonesia. Tak ada Islam Singapura. Tak ada Islam USA. Tak ada. Semuanya masuk dalam Islam. Indonesia Islam, Malaysia Islam, Singapura Islam, Brunei Islam, Filipina Islam, kan satu Islam tu. Jadi kembali kepada tajuk kita. Apa kedudukan Tuhan semasa yang dipanggil la ta'yin, nuftah. Kalau nuftah itu sudah berproses. Orang kata nuftah ghaib,
Nuftah awal, nuftah akhir, itu sudah berproses. Itu sudah berproses, sudah jadi, sudah ada goresnya. Ada lagi yang cari titik ba lagi. Mana itu titik ba, di mana itu titik ba? Mengapa ba yang kau cari? Banyak kan yang kaedah-kaedah cari titik ba ni. Ada apa dengan titik ba ni? Tuhan ke titik tu? Kalau kau jumpa titik ba tu, kau jumpa Tuhan ke? Kau tahu Tuhan ke? Kau kenal Tuhan ke? Adakah titik tu Tuhan? Tuhan bukan titik. Tuhan tak ada dalam ba. Ba bukan Tuhan. Titik pun bukan Tuhan. Nuktah pun bukan Tuhan. Tuhan bukan sebutan. Ini perkara titik ba dah bergaduh orang. Mana titik ba? Di mana titik ba? Titik ba tu di ba lah, di huruf kau tu. Bergaduh pasal titik ba je. Sebelum ba itu bertitik, apa namanya kata dia? Mana ada namanya? Mengada-ngada. Ba itu kalau ada titik dikatakannya ba. Sebelum ada titik, apa namanya katanya? Tak ada. Bodoh. Ba itu kalau tak ada titik, mana ada namanya? Mesti ada titik baru dipanggil ba. Kau tanya pula sebelum ada titik apa namanya? Itu bodoh, balul. Kalau tak ada titik, mana ada nama? Sebab kalau 2 titiknya, ta. 3 titiknya, sa. Kau hilangkan titiknya, balul jadinya. Bodoh kau. Adakah ditanya, ba itu kalau tak ada titik, apa namanya? Mengapa kau hilangkan titiknya? Tak adalah namanya. Kenapa tak kau hilangkan aja alif tu? Apa namanya kalau alif tak ada? Macam-macam ilmu sekarang ni, macam-macam kaedah orang. Apa namanya kalau ba tu tak ada titiknya? Apa namanya? Kalau ba tak ada titiknya dipanggil balul. Tak tahu kau balul? Sepupunya bodoh. Ada ke ba tak ada titik, tak ada titik di mana? Menyampah ilmu sekarang ni. Macam-macam alif, ba, ta. Kalau jumpa titik ba, jumpa Tuhan kata dia. Kalau jumpa titik ba tu, jumpa Tuhan. Macam mana kau kata jumpa titik ba, jumpa Tuhan? Dari mana? Kaedah dari mana? Titik boleh jumpa Tuhan. Titik tu Tuhan kau kah? Bolehkah titik jadi Tuhan? Kau saja dibuat Tuhan. Kau yang bikin titik, kau pula jadi Tuhan. Buatan kau itu Tuhan kah? Dah tak payahlah kaji titik tu lagi. Menyampah lah titik-titik. Titik tu dengan bini kau tu di rumah tu ada titiknya tu. Kau tengok bini kau tu, tengoklah 3 titiknya. Ada ke yang tanya-tanya titik? Naik angin dah. Jadi la tu tiada. Tengok ya. Jangan dikatakan la ta'yin sebut la ta'yin itu apa itu maknanya la ta'yin. La itu tiada. Yin itu apa? La ta'yin. Tak ada. Kalau Cina yin itu kata dia apa? Yin itu ong. Hong Kong. Yin yang. Yin itu panas. Yang
Sejuk. Yin yang. Yin yang tu dispenser lah. Kowe. Yin yang. Itu panas, sejuk. Jadi kalau la ta'yin, ta, huruf ta, apa tu? La, tiada, la ta'yin itu maksudnya tiada, la ta'yin, apa itu maksudnya? Itu kan mudah tu, jelas kan? La ta'yin apa tu? Tak ada apa-apa. Tiada apa-apa, belum ada apa-apa. Itu maksudnya. La ta'yin itu maksudnya belum ada apa-apa. Sebelum ada apa-apa. Itu maksud la ta'yin itu. Guru-guru ni dah banyaklah kaedah ini, kaedah itu, semua disebutnya. Sebelum ada yang dicipta, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada. La ta'yin itu maksudnya tiada apa-apa, belum ada apa-apa. Okey, belum ada apa-apa ni, belum ada apa-apa ni, Tuhan ada ke tidak? Ada. Kenapa dikatakan la ta'yin itu belum ada apa-apa? Kenapa dimaknakan la ta'yin ini bermakna tak ada apa-apa? Kalau tak ada apa-apa, maknanya Tuhan tak ada. Ini syirik sudah. Tak boleh kau katakan la ta'yin itu tiada apa-apa, belum ada apa-apa, sebelum ada apa-apa, itu tak boleh. Kalau kau katakan sebelum ada apa-apa, tak ada apa-apa, tiada apa-apa, maknanya Tuhan pun tak ada. Kalau kau katakan seperti itu. Jadi kalau masa ketika la ta'yin, Allah itu sudah ada. Tuhan itu sudah ada. Tuhan sedia ada. Jadi tak kena apabila kau katakan tiada apa? Di mana kedudukan la ta'yin itu? Tiada? Okey, tiada ciptaannya. Tuhan ada tidak? Ada. Kalau ada Tuhan, maknanya ada penciptanya kan ada. Yang diciptakannya belum ada. Yang menciptakan ada ke tidak? Nah, di mana kedudukan Tuhan masa itu? Kan banyak orang tanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Ada dia kata di bunyi itulah. Dia kata apa? Di mana itulah? Itulah Tuhan, kata dia. Kau sebut kalau kau bunyi di mana tu, itulah di mana. Itulah Tuhan. Di situlah Tuhan. Dibunyi di mana tu, itulah Tuhan, kata dia. Kalau kau tak bunyi di mana, tak adalah Tuhan. Tak di mana-mana lah, kata dia. Mana pula Tuhan tu di kedudukannya dibunyi? Kalau kau tak bunyi di mana, tak di mana lah dia. Kau bunyikan di mana? Di mana itulah di mana? Di mana apa? Kau ada kau buat kajian Tuhan di mana? Tuhan di mana? Adakah Tuhan duduk di bunyi? Adakah Tuhan itu bunyi? Mengapa kau katakan di mana itulah itu di mana? Di mana? Kau guru. Kalau kau tak tahu di mana Tuhan, jangan kau buat kajian di mana Tuhan. Menyesatkan umat. Tuhan di mana? Tuhan di mana? Bolehkah kita dudukkan di mana itu kepada Tuhan? Boleh disebutkan Tuhan itu di mana? Itu untuk makhluk. Mengapa kau katakan Tuhan itu di mana? Kau kaji pula di mana itu Tuhan. Di mana itu Tuhan? Tuhan itu di mana? Batal. Itu bukan untuk
Tuhan. Itu untuk makhluk. Bunyi di mana itu kedudukan makhluk. Tak layak kau dudukkan kepada Tuhan. Syirik sudah. Mana lagi? Siapa Tuhan? Itu sudah tidak boleh. Siapa itu milik makhluk. Siapa itu kedudukan makhluk. Tak layak kau dudukkan di Tuhan. Kalau kau katakan siapa Tuhan, itu sudah tak boleh. Itu kan jirim tu. Siapa tu bunyi ke tidak? Mengapa kau letakkan ke Tuhan? Siapa? Itu sudah bunyi. Itu sudah menuju ke makhluk. Itu sudah menunjukkan ke makhluk. Itu untuk menanya makhluk. Itu mendudukkan makhluk. Menamakan makhluk. Siapa? Itu tak boleh kau dudukkan ke Tuhan. Jadi kalau kau katakan siapa Tuhan, itu tidak boleh. Kerana siapa itu mesti menunjuk ke makhluk. Kau bunyikan siapa Tuhan, itu sudah tidak boleh. Itu sudah gugur untuk menunjuk Tuhan. Untuk mengetahui Tuhan sudah tidak boleh. Siapa? Di mana? Itu makhluk. Kalau kau nak tahu kedudukan Tuhan, bukan bunyi di mana. Di mana? Di mana itu sesuatu. Di mana itu untuk menunjuk sesuatu. Sesuatu itu bukan Tuhan. Tuhan bukan sesuatu. Mengapa kau tunjuk? Mengapa kau tanya? Mengapa kau mencari di mana untuk Tuhan? Ini masa dilata'in. Ini dikaji dilata'in. Kalau di syariat, di tarekat, hakikat marifat, sentiasa dia mengatakan di mana Tuhan. Orang syariat, hukum syariat, kaedah syariat, sentiasa mengatakan Tuhan di mana? Di atas, di bawah, di langit. Tak boleh. Mana lagi? Apa itu Tuhan? Apa itu makhluk? Apa? Itu tidak boleh diletakkan ke Tuhan. Inilah kajian benar-benar mengetahui, memahami, mengenal Tuhan. Jadi kalau kau jirimkan Tuhan itu, sudah batal Tuhan. Syirik. Tuhan tak suka dengan syirik. Mengapa kau samakan Tuhan dengan manusia? Mengapa kau samakan Tuhan dengan makhluk? Kenallah sebenar-benar Tuhan. Batal sudah kalau kau katakan apa itu Tuhan. Apa itu untuk makhluk. Apa? Di mana? Itu tak layak kau dudukkan kepada Tuhan. Batal. Sebenar-benar pengenalan diri kepada Tuhan, sebenar-benar diri mengenali diri Tuhan itu, jangan ada syirik. Kau tak boleh syirik. Kau tak boleh syirik jali. Kau tak boleh syirik hafi. Kau tak boleh syirik hafizun hafi. Kau tak disuka Allah. Kau dilaknat Allah. Kau dibenci Allah. Apabila dalam pengenalan diri kau kepada diri Tuhan, kau terkena syirik. Kau kena syirik. Kau dapat syirik. Kau melakukan syirik. Tak ada kau kenal Tuhan dah. Walaupun kau tak sengaja kau syirik, kau kena hukum syirik. Kau tak tahu, kau bodoh, kau tak sengaja syirik. Tuhan tidak akan ampunkan syirik. Allah tidak tolak ansur kepada syirik. Walaupun syirik hafizun hafiz sekalipun. Aku tak sengaja syirik, kau katakan, kena juga kau hukum syirik. Allah tak ampunkan tu. Walaupun syirik yang halus, yang sangat halus, halus di dalam yang sangat halus sekali, tetap Allah tak ada ampunkan. Syirik itu walaupun sebesar zarah pun kau syirik, tak diampunkan Allah. Tak ada. Tak mau dia. Macam mana kau nak mengenali Allah? Yang Allah itu tak boleh kau sebutkan, tak boleh kau fikirkan, tak boleh kau ada-adakan, tak boleh kau ingat-ingat,
tak boleh kau bayang-bayang, tak boleh kau umpamakan, tak boleh kau rasa-rasa, tak boleh, semua kau tak boleh. Apapun yang kau cakap tu tak boleh. Apapun yang kau bunyikan, kau letakkan kepada Tuhan, itu salah. Sebab yang kau bunyikan itu jirim, sebab yang kau sebutkan itu jisim, bertolak belakang dalam keadaan diri Tuhan. Nak dihaluskan lagi, kau mengenal diri kau, kau mengenal Tuhan kau. Yang kalau kau kenal diri kau, tu diri kau lah yang kau kenal. Otomatik kah kenal diri, kenal Tuhan? Tak ada. Itu kau sudah menuhankan diri kau, itu kau sudah menyamakan diri kau dengan diri Tuhan. Kalau kau katakan kau kenal diri kau, kau terus kenal Tuhan kau. Maknanya Tuhan kau itu diri kau lah. Diri kau itu macam Tuhan kau. Diri kau itu seolah-olah Tuhan kau. Kenapa dikatakan diri itu Tuhan kau? Mana boleh kau kenal diri kau, terus kenal Tuhan kau? Mana ada yang otomatik? Kau ini kan diciptakan Tuhan. Kau ini kan dibuat Tuhan. Kau ini kan dizahirkan Tuhan. Kau ini kan dinyatakan Tuhan. Kalau kau kenal diri kau, kenallah diri kau. Mana boleh terus kenal Tuhan? Tak ada. Adakah dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? Maknanya kenal dirimu rata-rata otomatik kenal Tuhanmu yang nyata. Adakah makna begitu? Mengapa pula dah kenal diri, kenal Tuhan? Mengapa pula boleh otomatik kenal diri, kenal Tuhan? Diri kau ni makhluk. Apabila kau kenal diri makhluk, kau belum tentu kenal diri Tuhan. Sebab diri kau ni makhluk. Diri kau ni jirim. Diri kau ni jisim. Diri kau ni muhaddas. Diri kau ni buah baharu. Yang kau kenal tu baharu. Kau nak baharukan Tuhan? Kau nak makhlukkan Tuhan? Macam mana? Macam mana kita ni nak kenal Tuhan, kenal diri? Apa boleh kita kenal diri terus kenal Tuhan? Apa boleh kita ini kenal diri otomatik kita kenal Tuhan? Nak diotomatikkan Tuhan itu kah? Macam kereta aja, ada otomatik, ada manual. Kalau boleh otomatik, aku pun nak otomatik juga semua. Sebelum Mi'raj, sebelum Isra wal Mi'raj itu, solat itu sudah ada. Sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj itu, solat itu sudah ada. Semenjak Nabi Adam diciptakan, semenjak Nabi Adam zahir, itu solat sudah ada. Masa itu solat namanya solat tauhid. Yang dimaksud dengan solat sebelum Isra Mi'raj itu berkekalan mengingati Allah, berkekalan hadratillah mardatillah itu. Jadi tidak ada nabi itu yang tidak solat. Daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, ya, baik Nabi Musa, Nabi Daud, itu semua solat. Nah, untuk menyempurnakan solat itu semua, maka Nabi Muhammad itulah penyempurna solat. Dulu sebelum Nabi Muhammad ada, solat itu sudah ada. Tapi bukan yang sebagaimana Nabi buat. Tidak sempurna. Itulah solat hakikat. Jadi solat daim itu, solat yang berkekalan kepada Allah itu tidak sempurna. Mana solat yang sempurna? Yang dibuat, yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, itu makanya solat orang makrifat itu tidak sempurna, tidak sah secara syar'i. Jadi solat yang tidak bertempat, yang tidak berwaktu itu solat daim. Itu bukan perbuatan zahir. Sedangkan perbuatan zahir saja bukan perbuatan kamu. Lagi kalau zahirnya tak ikut solat. Adapun solat yang dibawa oleh Rasulullah, itulah solat yang syar'i, itulah solat yang betul, yang benar.
Jadi tidak ada orang hakikat, tidak ada orang makrifat yang tidak melaksanakan solat syar'i, solat zahir, itu tidak ada. Semua orang hakikat, orang makrifat itu buat solat yang sebagaimana Rasulullah buat. Itu mengada-ngada aja. Semua orang makrifat itu solat kerana sempurna. Jadi kalau hati kita ni solat, pikiran kita ni solat, zahir kita, jasmani kita ni tidak solat, tak sempurna, batal. Jasad ini kan nak kembali juga kepada Allah. Jasad kita ni kan hak Allah. Jasad ni af'al, jasad ni perbuatan. Jadi jahirnya Rasul pada diri manusia, Khalifatullah itu dengan perbuatan solat. Taatnya jasmani ini solat. Nak tahu taat jasmani ini, taatnya jasmani ini solat. Taatnya diri batin ni baik, terlepas dari keji dan mungkar. Itu makanya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan itu pada jasad, keji dan mungkar itu pada batin. Perbuatan itu pada zahir, keji mungkar itu pada batin. Jadi kalau sebenar-benar solat itu dia sudah mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka baiklah diri zahir, diri batin itu. Sempurnalah diri rahasianya. Barulah nyata diri rahasia pada diri yang zahir dan yang batin. Inilah sebenar-benar insan. Jadi apabila diri zahir, diri batin itu tidak disertai, tidak ada diri rahasia, tak sempurna diri. Tak boleh kembali kepada empunya diri kalau tidak ada diri rahasia itu. Sesungguhnya diri rahasia itulah yang membawa diri zahir, diri batin kembali kepada empunya diri. Jadi kalau tak solat memang bukan daripada umat Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad yang lebih dulu kenal kepada Tuhan daripada kita yang sekarang ni. Kita ni umat Nabi, bukan umat Nabi Adam lagi. Kenapa kita dikatakan umat Nabi Muhammad? Sudah sempurna, sudah dicukupkan, sudah disempurnakan hukum, dan Allah sudah reda Islam sebagai agama, sebagai keyakinan kita. Jadi jangan pakai hukum-hukum lain sebelum Nabi Muhammad. Jangan kita mengaku umat Nabi ini, umat Nabi itu, tak boleh. Kita ni umat Nabi Muhammad. Jangan lagi, wah aku ini ikut Nabi Ibrahim, aku ini ikut Nabi Musa, aku ini ikut Nabi Isa. Tak boleh. Bukan Nabi Isa ni tak ada pengikutnya, bukan Nabi Musa ni tak ada pengikutnya. Tapi agama yang diredai Allah, satu-satunya agama yang diredai Allah itu adalah inna dinna indallah al-Islam. Agama lain diakui, agama Islam diredai. Jadi jangan lagi pakai hukum sebelum Nabi Muhammad, jangan. Sebab sudah sempurna, jangan ketuk tambah lagi, jangan dikurang-kurang, jangan ditambah-tambah. Sudah sempurna, tak boleh lagi diketuk tambah lagi. Itu makanya bab kesucian ini dia fokus kepada tegaknya hukum pada diri, baik diri zahir maupun diri batin kita. Inilah bab kesucian. Dalam bab kesucian ini semurni-murninya pengenalan kepada Tuhan, semurni-murninya solat, semurni-murninya ibadah, semurni-murninya diri. Ini cuma ada dalam bab kesucian, dalam ilmu kesucian. Dalam syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu tidak ada. Pergilah kau cari guru yang bawa bab kesucian ni, tak ada. Yang ada guru penipu. Memang ini tak masuk, memang tak jumpa. Bab ni tak banyak, guru sudah tiada. Sebab gurunya mesti raib. Mana ada guru syariat raib, mana ada guru tarekat raib, menipu.
Guru hakikat pun tak ada yang raib, lagi guru makrifat. Guru yang raib itu guru yang berkedudukan di kesucian. Sebab apa? Allah itu Maha Suci. Mesti orang yang suci yang kembali kepada yang Maha Suci. Yang tak suci mana boleh. Dalam bab hakikat tak ada bab kesucian. Dalam bab makrifat tak ada kesucian. Kenapa dikatakan tak ada bab kesucian? Tengoklah makan orang makrifat. Kenapa kau tu kenal Tuhan kau makan semuanya? Tengok orang bab syariat. Halam, halal, hantam semua. Yang dikatakan halal itu tidak ada lagi haram di situ walaupun sebesar zarah. Yang dikatakan haram tidak ada halalnya. Kalau ada halalnya bukan haram. Itu separuh haram, separuh halal. Yang dikatakan semurni-murninya halal, sebesar zarah pun tidak ada haram di situ. Itu orang kesucian. Dalam penyembahannya pun macam itu juga. Apabila kau menyembah Allah, tidak lagi kau menyembah yang bukan Allah. Dalam kau mengingati Allah, tak ada lagi yang kau ingat selain Allah. Semuanya murni, sempurna. Kembali kepada Tuhan pun sempurna juga. Jasad, roh itu betul-betul kembali kepada empunya diri. Dalam bab kesucian yang ada raib. Kenapa? Tahapannya, peringkatnya sampai ke kalam musyahadah raib. Adapun ilmu kaedah yang lain, dia mati di makrifat. Habis. Orang makrifat tak kembali ke Tuhannya. Tidak ada orang makrifat yang raib. Tidak ada orang makrifat yang kembali ke Tuhannya. Adapun guru yang raib itu mesti atas daripada makrifat ilmunya. Yang kembali ke Tuhan ini babnya bab inna lillah ilahi rojiun. Ada di dalam kesucian. Tidak ada inna lillah ilahi rojiun di dalam syariat, tarekat, hakikat, makrifat, tak ada. Itu pendusta semua. Guru-guru di tarekat, hakikat, di makrifat itu pendusta, pembohong. Mana ada kajian innalillah ilahi rojiun di makrifat? Tak ada. Kenapa? Makrifat ini dia batas kenal. Makrifat ini hanya kenal. Dia berbicara kenal, mengkaji kenal, tapi tak pernah dikenal. Itu makrifat. Cuma dia mengaku-mengaku saja dia kenal Tuhan. Sebenarnya dia tak dikenal. Bagaimana yang dikatakan kenal Tuhan itu? Suci. Kenapa? Dalam surat Al-Baqarah ayat 222, aku suka, Allah suka, Tuhan suka kepada sesiapa yang sentiasa mensucikan dirinya. Itu yang dikenal Tuhan. Orang makrifat tak suci, orang hakikat tak suci. Lagi orang tarekat terus dipanggil-panggil Tuhannya, cari-cari Tuhannya terus. Mengapa pula aku takut kata orang makrifat ni tak kembali ke Tuhannya? Mana boleh roh kau saja balik ke Tuhan kau, jasad kau tak balik. Itu dikatakan kembali kah? Mengapa orang makrifat jasadnya hancur? Makrifat apa kau? Yang dikatakan kembali kepada Allah, yang dikatakan inna lillah ilaihi rojiun, tak ada lagi satu pun yang tinggal di dunia. Semua pergi ke akhirat. Guru penipulah kau. Roh kau saja balik ke Tuhan, jasad kau hancur. Ilmu apa yang ada sama kau? Kau kecakap kau kenal Tuhan. Mengapa jasad kau binasa? Seorang insan yang dikatakan insan kenal Tuhannya, suka Tuhannya kepada dia, hancur jasadnya. Bolehkah Tuhan kenal kepada seorang insan, dihancurkan jasadnya? Jangan lagi Tuhan kenal dengan saya tak akan hancurkan Tuhan dah. Mesti ku selamatkan. Lagi Tuhan, adakah kenal dengan Tuhan dihancurkan Tuhan jasadnya? Adakah kenal dengan Tuhan disusahkan hidupnya? Adakah kenal Tuhan dimiskinkan dia? Adakah dikenal Tuhan dia susah, sakit? Itu orang bukan kenal Tuhan. Inilah
bab semurni-murninya pengenalan sebenar-benar semurni-murninya mengenal Tuhan. Menyembah Tuhan pun semurni-murninya penyembahan kepada Tuhan. Mengingati Tuhan pun semurni-murninya mengingati Tuhan. Tidak ada di bab lain. Cuma dia mengaku-mengaku aja. Sebab dia tak tahu. Mana boleh manusia mengenal Tuhan. Itu manusia penipu. Kalau bukan Tuhan sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada manusia itu, sehingga manusia itu kenal kepada Tuhannya. Mana mampu kau mengenal Tuhan kau? Itu kaidah makrifat tu mengada-ngada. Mengaku-ngaku pandai kenal Tuhan. Sampai jatuh langit tu tak boleh kau kenal Tuhan. Sebab kau makhluk. Makhluk kenal makhluk lah. Sampai bila pun kau tak akan kenal Tuhan kau. Sebab kau makhluk. Dekat saja kau susah. Tak akan ada. Mengapa pula aku takut mengatakan orang makrifat ni tak pernah jumpa Tuhan? Sebab makrifat ni kenal, bukan menyaksikan Tuhan. Ilmu makrifat ni kenal, habis. Sesuai dengan namanya. Bukan menyaksikan Tuhan. Bukan disaksikan Tuhan. Bukan itu kaidahnya. Bukan itu babnya. Cuma orang makrifat ini mengaku-ngaku menyaksikan Tuhan. Menipu. Menipu kau kalau kaedah makrifat ni kau menyaksikan Tuhan. Dan kau disaksikan Tuhan. Bukan tak banyak yang masuk di bab makrifat ni mengaku-ngaku menilik Tuhan, memandang Tuhan, menyaksikan Tuhan, disaksikan Tuhan. Penipu kau, dusta. Kau saja duduk di makrifat. Ilmu makrifat ni bukan menyaksikan Tuhan. Tak ada. Kau mesti naik lagi di atasnya. Kau tinggalkan makrifat kau dulu. Baru kau masuk dalam penyaksian dan disaksikan. Apabila kau tak disaksikan, tak mungkin kau boleh menyaksikan. Kalau kau tidak disaksikan Tuhanmu, tak akan kau mau menyaksikan. Tak akan boleh kau menyaksikan Tuhan kau. Kau ni kan diciptakan, digerakkan, didengarkan, diperkatakan. Macam mana kau pula nak menilik yang menciptakan kau, yang menggerakkan kau? Tak ada kaedah makrifat nak menyaksikan Tuhan dan disaksikan Tuhan, tak ada. Batal ilmu makrifatnya. Itu makanya video ini banyak guru makrifat tu yang tak suka dengan video ni. Sebab terbuka kebodohan dia. Itu dia marah dengan video ni. Marah-marahlah kau. Memang kau tak boleh menyaksikan Tuhan kau. Sebab kau duduk di makrifat. Sekarang ni kan orang takut dalam kebenaran. Takut menyampaikan yang betul. Takut menyampaikan yang hak. Kerana dia juga tidak hak. Kerana dia juga salah. Orang yang salah menyampaikan yang hak, orang yang takut menyampaikan yang hak itu, sebab dia pun batal. Kalau kau betul, kalau kau hak, mesti kau sampaikan yang hak itu. Mengapa kau tak sampaikan yang hak itu? Sebab kau pun batal. Mengapa guru tak suka dengan yang menyampaikan yang hak ni? Sebab gurunya tu batal. Mengapa kau marah? Mengapa kau terkena? Mengapa kau terasa? Sebab kau pun batal. Kalau kau benar, kalau kau betul, hak, kau suka dengan yang hak ini. Hanya orang yang batal, hanya orang yang maksiat, hanya orang laknatullah yang tak suka dengan yang hak. Sesungguhnya yang hak itu menghancurkan yang batil. Menghancurkan yang batil itu bukan dengan yang batil. Menghancurkan yang salah itu bukan dengan cara yang salah. Bagi aja dia dengan yang hak itu. Maka yang hak itu yang menghancurkan yang batil. Itu kaedahnya. Jadi jangan kita ni mengkeji orang yang keji kita. Jangan membalas kejian tu dengan kejian. Jangan membalas yang salah tu dengan yang salah. Tak boleh. Salah teorinya, salah praktiknya. Allah kan ada. Allah kan maha mengetahui. Biar saja dia keji kita. Biar saja dia mengata-ngata kita. Boleh saja dia memfitnah kita.
Tuhan saja tak disuka orang. Semua orang suka Tuhan kah? Lagi yang menyampaikan yang hak ni. Semua orang suka Tuhan. Itu ateis tu. Ateis? Ha? Yang tak mengaku ada Tuhan tu. Itu kan orang tak suka Tuhan. Tuhan saja tak disuka dia. Apalagi kita menyampaikan yang hak ni. Sesungguhnya yang tak suka dengan yang hak tu syaitan, iblis. Itu adanya. Bukan tak banyak orang syariat itu mengatakan dia kenal Tuhan. Banyak yang mengatakan, tapi dia menipu Tuhannya. Di mana dia menipu Tuhannya? Semasa dia menyembah Tuhannya. Semasa dia menyembah Tuhannya, dia menyembah selain Tuhannya. Di dalam dia menyembah Tuhannya, di dalam dia mengingat Tuhannya, dia mengingat yang lain selain Tuhannya. Tidak menipu Tuhan itu. Di dalam kaedah hakikat, dia pura-pura kenal Tuhannya. Dia mengatakan dia kenal Tuhannya. Di dalam kaedah tarekat, dia memanggil-manggil Tuhannya. Apa buktinya dia memanggil-manggil Tuhannya? Dia sebut-sebut nama Tuhannya, terpekik-pekik, terjerit-jerit. Kalau kau tahu Tuhan kau tak terjerit-jerit. Kalau kau paham Tuhan kau maha mendengar, kau tak payah terpekik-pekik. Itu kan psikologi. Jangan lagi Tuhan kau panggil terpekik-pekik. Anak kita saja panggil kita terjerit-jerit di depan kita, macam mana? Macam mana? Cubalah panggil. Anak kita terpekik-pekik depan kita. Bukan satu penghinaan, bukan satu olok-olok. Mengapa Tuhan kau olok-olok macam itu? Kalau kau faham Tuhan. Sebab kau tak faham Tuhan, kau tak kenal Tuhan, tu kau terpekik-pekik tu. Allah maha mendengar. Kau tak bunyi pun Allah dengar juga. Habis kalau orang bisu tak boleh panggil Tuhan. Orang bisu tak boleh baca ayat, tak sah. Oh, tak adil Tuhan macam itu. Kan banyak orang syariat kata sembahyang ni mesti baca Al-Fatihah. Kalau tak baca Al-Fatihah, tak bunyi Al-Fatihah, tak sah. Habis orang bisu tak pernah sah lah solatnya. Orang bisu tak pernah sah. Hukum apa? Orang tak ada kaki, dikata kalau solat ni mesti berdiri. Baru betul, baru sah. Orang yang tak ada kaki, patah kaki. Orang tuli, orang pekak, tak pernah dengar suara azan, tak boleh sembahyang. Inilah hukum yang diketuk tambah. Inilah hukum yang dibuat-buat. Adakah orang yang ada telinga aja, ada mata aja, boleh bunyi aja baru sah sembahyangnya? Mana yang dikatakan solat hakikat? Itu makanya solat ini ada solat syir, ada solat zahir, ada solat batin. Ini semua diterima Allah. Allah wa zahiru wal batinu. Allah wa ghaibu wa Allah. Allah ghaib dan nyata. Allah wa ghaibu wa syahada. Dia yang nyata dan yang gaib. Kau tak zahirkan pun solat kau, Allah pun tahu. Kau sembunyi pun solat kau, Allah tahu. Kau rahasiakan pun solat kau, Allah tahu. Yang banyak sekarang ni mengaku tahu solat zahir, solat rahasia, solat hakikat, yang sebenarnya dia tak faham, menipu. Solat yang syir itu bukan kedudukan di makrifat. Orang makrifat ni tak tahu solat syir. Orang makrifat ni tak tahu solat rahsia, menipu. Dikatakan dia solat daim. Solat daim itu bukan solat rahsia. Daim itu bukan solat syir.
Yang batal tu, yang batil tu, dekat ke, jauh ke, cepat ke, lambat, hancur kau. Berdirilah kau di atas yang batil tu. Yang hak ni yang menghancurkan kau esok. Bukan tak banyak orang yang tak suka dengan kajian ni, banyak. Tapi lebih banyak orang yang suka. Dari mana saya tahu kajian ni lagi banyak yang suka daripada yang tak suka? Saya kan boleh tengok yang macam ni. Itu saja. Kalau lebih banyak yang macam ni, kajian ni salah. Kalau kajian ni salah, JAKIM dah ambil aku, Jawi dah ambil aku dah. Tak boleh masuk Singapura. Sebab JAIS tak suka yang batil tu. Bukan di Malaysia ni saja kalau yang salah kena. Di Indonesia, di mana kau duduk masuk di dunia ni, mesti kau salah. Mesti kau batil. Mesti kau sesat. Yang sesat itu dalam dunia, di mana pun kau menyuruh, mesti kau sesat. Kalau yang hak tu sudah datang, hancur yang batil tu. Kalau aku ni salah, aku dulu hancur. Bukan kau orang ni hancur. Kalau aku ni salah, tak payah berjumpa dengan kau sekarang ni. Dulu lagi aku dah hancur. Tidak mau mengatakan yang hak. Takut mengatakan yang hak. Tapi kalau yang batal tu diagung-agungkan, dibesar-besarkan, diviral-viralkan. Yang betul tu, yang hak tu disuruk-surukkan sekarang. Kenapa yang hak ni selalu terzalimi? Kenapa yang hak ni selalu dikecilkan? Kenapa yang hak ni selalu disurukkan? Mengapa kau tak berani berdiri di atas yang hak ni? Allah bersama engkau. Allah berpihak kepada engkau. Yakinlah seyakin-yakinnya, hakul yakin sesungguhnya yang hak itu mesti tegak berdiri. Yang batil tu mesti hancur kau. Jangan kau berdiri, jangan kau bersama, jangan kau pakai yang batil tu. Allah tak suka. Lagi yang syirik, kafir, jindik, fasik lagi. Jadi kalau keji mengkeji ni sudah biasa. Sudah makanan aku yang kena keji. Biasa. Tuhan pun dikeji orang. Nabi pun dikeji orang. Rasul pun dikeji orang. Siapa yang mengkeji Rasul tu? Siapa yang mengkeji Rasul tu? Bapa saudaranya sendiri. Siapa yang mengkeji ulama tu? Islam sendiri. Siapa yang menghancurkan Islam tu? Islam sendiri. Yang mengaku Islam tapi sebenarnya bukan Islam. Kalau kau Islam, mana mungkin kau mengkeji? Kalau kau betul-betul Islam, kau pura-pura Islam lah, kau mengkeji Islam. Tidak ada Islam keji mengkeji. Tidak ada Islam salah menyalahkan. Yang salah itu tunjuk aja yang betul. Yang betul tu tegakkan. Yang hak tu tegakkan, pertahankan, sampaikan yang hak tu. Tidak ada menghancurkan yang hak tu. Tidak ada menghancurkan yang batil tu dengan yang batil. Jangan kau hancurkan yang batil tu dengan yang batil. Jangan kau salahkan yang salah tu dengan yang salah. Perbaikilah yang salah tu dengan yang baik. Katakanlah yang hak tu dengan yang hak. Itu kaedah Islam. Jumpa yang tak betul, tunjuk aja yang betul. Jumpa yang salah, tunjukkan yang betul. Jumpa yang sakit, sembuhkan dia. Jumpa yang miskin, tolong dia, bantu dia. Ini kaedah Islam. Ini yang dah susah, kau lagi susahkan lagi. Orang bodoh, kau bagi bodoh lagi. Orang sesat, kau tambahkan sesat lagi. Islam apa macam itu? Ini kan yang terjadi sekarang kan? Bila ada orang yang mengatakan yang hak, semua menyalahkan. Yang kau sendiri tak tahu juga yang betul. Kalau kau tengok ini salah, tunjukkan yang betul. Jangan kau salahkan. Ini sudah tak paham, tak tahu, disalah-salahkan dia, disesat-sesatkan dia. Orang tak pernah jumpa, tak tahu, tak paham, terus katakan salah.
Yang kau salah kau tak nampak. Kalau kau pandai, kalau kau faham, kalau kau betul, kau buat juga video kau. Kau buat juga kajian kau. Kan banyak tu yang katakan ini tak boleh buka lah, tak boleh buka di video, tak boleh buka di YouTube. Habis buka di mana? Buka di rumah kau. Nak buka di mana kajian ni? Kalau kau faham hak itu, tidak ada kau bantah yang hak. Tidak ada kau tolak yang hak ini. Sebab kau tak tahu yang hak itu, makanya kau bantah. Makanya kau sesat-sesatkan orang. Tadi kan saya sudah cakap, jangan kau masuk di video ini, jangan kau masuk dalam kajian ini. Kenapa? Nanti paham, salah paham yang salah. Sebab kajian kau syariat, kajian kau tarekat, kajian kau hakikat, kajian kau kedudukannya makrifat. Ini bukan kajian syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Tak pernah kau jumpa kajian ini. Yang tahu kau makrifat, makrifat, makrifat. Semuanya mengaku makrifat, tapi tak pernah Tuhan kau kenal kau. Bolehkah kita katakan kita ni dah kenal Tuhan, yang Tuhan tak kenal kita? Boleh manusia ni mengenal Tuhan, yang manusia ni diciptakan Tuhan, yang manusia ni digerakkan, yang manusia ni terbatas, sempadan, tak boleh. Bergerak saja kau digerakkan. Otak kau saja jalan tu dijalankan otak kau. Mata kau boleh terbuka, boleh bergerak, boleh melihat, kau dilihatkan. Maknanya kalau kau mengenal, ini semua nak mengenal, semua nak mengenal. Mana boleh kau mengenal? Mengenal, melihat, mendengar, berkata-kata, berfikir, tak boleh kau. Kau semua didengarkan, digerakkan, diperkatakan, dipikirkan, dibahasakan, diperkatakan, apa lagi? Semua kau itu diperkatakan, disaksikan kau. Kau tak boleh mengenal. Ini kaedah mengenal, sebenar-benar mengenal ni di bab kesucian. Tidak ada bab mengenal itu di makrifat. Setakat mengenal nama Tuhan ada. Yang kau kenal tu nama Tuhan kau. Kan Allah yang kau kaji. Mengenal Allah kan? Kenapa aku katakan ma'rifatullah ni yang dikenalnya nama? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Itu nama Tuhan. Bukan Tuhan yang kau kenal. Ma'rifatullah itu, maksud bahasa itu mengenal Allah. Itu yang kau kenal, bukan Tuhan yang kau kenal. Kalau mau dihaluskan lagi, halus dia. Wah, dah sesat ni. Otak kau yang tak sampai memahamkan kajian ini, kau kata sesat. Faham tak kau tu ma'rifatullah itu apa maknanya? Mengenal Allah. Allah tu nama. Itu yang kau kenal, itu yang kau kaji. Tak pernah kau mengenal Tuhan. Baiklah, dah berapa ni? Berapa lama dah? Baru kita mengenal tu. Kalau nak mengenal Tuhan, kita tutup dulu YouTube ni. Buat apa kita buka dekat YouTube? Itu yang tak boleh dibuka di YouTube. Okey? Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salimna bihaqqi Ahmad minallah aminallah. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa.